Hai tuan-tuan dan puan-puan, salam sejahtera. Selamat datang ke Malaysia. Nama saya Chua Eng Han. Hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan dengan tuan-tuan dan puan-puan satu destinasi yang amat popular sekali di Malaysia, iaitu Tugu Negara. Tugu Negara sebenarnya lokasinya berada di Taman Botanikal di Kuala Lumpur, ya. Ia juga berdekatan dengan bangunan parlimen. Dahulu sebenarnya lokasi terawal monumen ini ada di bulatan yang berada di stesen lama kereta api. Dan kenapa ya terdapat monumen ini? Mengikut sejarah ya, Tunku Abdul Rahman ataupun Perdana Menteri Malaysia yang pertama ataupun lebih dikenali sebagai bapa kemerdekaan di Malaysia ini, ya, Tunku telah melawat Amerika ya di Washington, dan sewaktu lawatannya di Washington, dia telah mendapati Iwo Jima, ya, monumen Iwo Jima yang terletak di Washington itu tersangat unik dan istimewa sekali, ya, dan sangat cantik sekali. Dan dia mendapat tahu iaitu pengukir patung itu adalah Felix de Welden, ya, seorang Austria. Jadi Tunku telah menjemput Felix de Welden untuk mengukir patung gangsa yang unik ini untuk menjadi satu simbol nasional untuk Malaysia. Atas kejayaan Felix de Welden untuk mengukir patung gangsa yang amat cantik itu, ya, jadi Felix de Welden telah dianugerahkan dengan Tan Sri oleh Yang di-Pertuan Agong di Malaysia. Tunku mahu sekali ya monumen ini dibina ya kerana untuk memperingati pahlawan-pahlawan yang gugur ya demi negara ini. Sudah pastinya ya adalah untuk generasi yang akan datang agar orang-orang muda ini akan memperingati jasa-jasa pahlawan-pahlawan yang telah gugur demi negara kita. Jadi di monumen ini ya tuan-tuan dan puan-puan, tolong perhatian ya, kerana ramai yang tidak tahu sebenarnya ya tugu peringatan ini dibuka dari jam 7 pagi hingga 6 petang. Ia adalah antara destinasi pelancong yang dibuka awal sekali. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang-orang yang telah bangun pagi-pagi ya boleh ke tugu peringatan ini pada awal pagi. Selain daripada itu ya di sebelah tepi tugu peringatan juga ada satu taman bunga ataupun taman ASEAN. Jadi mungkin ya tuan-tuan puan-puan boleh berjalan-jalan ataupun bersia-sia di taman bunga ini juga ya. Selain daripada itu, ya, saya juga harus memperingati tuan-tuan dan puan-puan, ya, kerana ramai yang tidak tahu yang tugu peringatan ini sebenarnya dibuka sehingga jam 6 petang. Ya. Sebenarnya di Malaysia 6 petang masih lagi hari siang, tetapi telah ditutup ya pada jam 6 petang. Jadi jangan lewat daripada 6 petang. Sebenarnya biasanya lebih kurang jam 5.30 ya, pengawal-pengawal di tugu peringatan ini tidak membenarkan pelancong-pelancong untuk melawati tempat ini lagi. Jadi tolong perhatikan waktunya sewaktu tuan-tuan dan puan-puan mahu melawati tempat ini ya. Okey. Nah, tugu peringatan ini sebenarnya dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama sekali yang terletak di bahagian depan sekali adalah Tugu Lama, kemudiannya di pertengahan itu adalah satu astaka, dan yang paling dalam sekali adalah Tugu Negara, iaitu Patung Gangsa ataupun Tugu Peringatan Malaysia. Jadi, jikalau tuan-tuan dan puan-puan
telah tiba di Tugu Peringatan ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan akan lihat banyak sekali ya bunga-bunga merah pokok-pokok ni, ya. Jadi apakah bunga-bunga merah ini? Bunga-bunga merah ini sebenarnya adalah bunga-bunga nasional Malaysia, ya. Bunga nasional Malaysia ini juga dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman, ya. Dan sewaktu masuk ke dalam, ya, iaitu di depan pagar terdapat dua jata negara, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Kemudiannya bila masuk seperti yang telah dikatakan, dibagikan kepada tiga bahagian, iaitu terdapat Tugu Lama, Astaka dan juga Monumen Gangsa, ya. Dan saya ingin memperkenalkan bunga raya ataupun bunga kebangsaan Malaysia ini. Sebenarnya, ya, seperti yang telah dikatakan oleh saya lebih awal, ya, bunga kebangsaan ini telah dicadangkan oleh Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman. Kenapa, ya? Kerana sebenarnya bunga ini sangat senang sekali ditanam di Malaysia dan dapat dijumpa di mana-mana saja di Malaysia ni, ya. Sebenarnya bunga ini juga sangat unik kerana ia sememangnya adalah satu jenis herba ataupun ubat-ubatan untuk orang-orang tempatan, ya. Jadi mungkin, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba jikalau ada ketemukan penyakit-penyakit seperti ini, ya. Salah satu daripadanya adalah, ya, jikalau mata anda terdapat sakit, mata sakit ataupun mata merah, ya. Jadi biasanya kelopak bunga ini akan, ya, ditumbuk-tumbuk, ya, kemudiannya kelopak ni akan ditampalkan di atas kelopak mata, ya. Jadi dengan cara ini ia akan mujarab dan akan meredakan kesakitan mata tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada itu, ya, jikalau tuan-tuan dan puan-puan, ya, mungkin terdapat batuk-batuk, ya, biasanya orang-orang tempatan akan menggunakan akar-akar bunga raya ini. Akar-akarnya akan dibersihkan dahulu, kemudiannya direbus, ya. Setelah direbus, airnya akan diminum, ya. Jadi bila air bunga raya ini diminum, ya, pastinya akan meredakan batuk-batuk. Selain daripada itu, ya, di Indonesia sebenarnya bunga raya ini tidak dipanggil bunga raya, ya. Di Indonesia bunga ini dipanggil bunga sepatu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan heran kenapa bunga ini dipanggil bunga sepatu, ya. Kerana di Indonesia, orang-orang Indonesia akan menggunakan kelopak bunga-bunga ini, ya, dan akan digosok pada kasut, ya, ataupun sepatu. Dan sudah pastinya setelah kulit kasut yang telah digosok itu akan bersinar-sinar, ya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba, ya, untuk menggosok kulit kasut nanti, ya, menggunakan kelopak bunga raya. Okey. Selain daripada itu, ya, di depan pintu masuk Tugu Peringatan ini, ya, terdapat jata negara sebelah kiri dan sebelah kanan di Tugu Peringatan. Tuan-tuan dan puan-puan akan lihat jata negara ini, ya. Jadi di atas sekali di jata negara ini terdapat bulan sabit dan bintang, ya. Sudah pastinya bulan sabit dan bintang itu melambangkan Islam, ya, adalah agama rasmi di negara ini. Selain daripada itu, ya, warna kuning juga melambangkan warna diraja Malaysia. Jadi di sebelah kiri dan kanan jata negara ini terdapat harimau. Sebenarnya harimau ni adalah lebih dikenali sebagai harimau Malaya, ya. Jadi sebenarnya sehingga ke hari ini Malaysia masih ada lagi harimau, tetapi harimau ini merupakan harimau yang terkecil sekali di dunia sebenarnya, ya. Sudah pasti harimau ini semakin lupus di Malaysia, tetapi masih lagi, ya, terdapat harimau
di Malaysia ini. Jadi harimau ini merupakan ataupun melambangkan keberanian, ya, kerana sudah pasti ya ini diharapkan orang-orang Malaysia juga akan berani ya menjaga keamanan ataupun kehormatan di negara kita ini. Selain daripada itu, ya, jikalau tuan-tuan puan-puan lihat, ya, di Jatinegara terdapat 5 keris, ya. 5 keris ini melambangkan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dan Johor. Sebenarnya, ya, kenapa dipanggil negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Ini adalah kerana pada awalnya negeri ini tidak bersetuju sekali ya atas campur presiden ataupun orang-orang British di negara kita ini ya. Jadi antara negeri-negeri yang terakhir sekali yang menerima penasihat daripada British adalah negeri Johor ya. Sebab itu kelima-lima negeri ini adalah dianggap negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ataupun tidak menyokong orang-orang British sebenarnya ya. Selain daripada itu ya, di pertengahan Jatinegara ini terdapat 4 warna, iaitu merah, hitam, putih dan kuning. Sebenarnya ya, kebanyakan bendera-bendera di negeri-negeri Malaysia ini ya terdapat 4 warna ini ya. Jadi 4 warna negeri ini sebenarnya adalah negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu bersekutu ini sebenarnya mengikuti sejarah adalah antara negeri-negeri yang terawal sekali menerima residen British ataupun penasihat daripada British. Sebab itu ya, negeri-negeri ini dinamakan negeri-negeri Melayu bersekutu ya, ataupun negeri-negeri yang menyokong British. Selain daripada itu ya, terdapat juga negeri-negeri selat Malaysia ini ya. Sebenarnya yang di sebelah kiri itu ya, terdapat sepohon pokok, iaitu pokok pinang, iaitu melambangkan Pulau Pinang. Jadi di sebelah kanan iaitu pokok Melaka, melambangkan Melaka ya. Dahulu kala sudah pastinya Penang dan juga Melaka ini adalah antara negeri-negeri selat di Malaya ini. Selain daripada itu ya, terdapat satu perisai iaitu melambangkan Malaysia Timur, iaitu Sabah ya, negeri bawah angin. Dan selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga melihat seekor burung enggang ya. Sudah pastinya burung enggang ini adalah burung yang amat dihormati sekali ya, ataupun boleh dikatakan ya, orang-orang Iban di Sarawak itu menganggap ya burung ini sebagai Tuhan mereka dahulu kala. Jadi ya, burung enggang ini adalah satu simbol di negeri Sarawak. Dan seperti yang telah dikatakan ya, bunga raya ataupun bunga kebangsaan Malaysia. Dan di bawah sekali terdapat tulisan Arab ataupun bahasa Jawi, iaitu bersekutu bertambah mutu, iaitu diharapkan rakyat jelata Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum ini akan ya bermuafakat ya, akan bersatu padu. Jadi bila rakyat Malaysia bersatu padu, sudah pasti negara kita akan lebih maju dan maka ia akan bertambah mutu. Okey. Jadi bila kita masuk ke dalam Tugu Peringatan ini akan dilihat ya, Tugu Lama ini sebenarnya Tugu Lama ini ya, jikalau dilihat tembok atas Tugu Lama ini akan tercatat ya, untuk memperingati jasa pahlawan-pahlawan yang gugur demi negara ya. Selain daripada itu
ya di atas temboknya terdapat juga 3 tahun iaitu 1914 hingga 1918 iaitu adalah Perang Dunia Pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya di Malaysia ini tidak ada Perang Dunia Pertama, tetapi sewaktu itu adalah penjajahan orang-orang British, ya. Jadi di Eropah sudah pasti berlakunya Perang Dunia Pertama ini, ya. Oleh kerana Malaysia ini merupakan salah satu negara Commonwealth, jadi orang-orang British telah memerintahkan askar-askar tempatan untuk menolong askar-askar British untuk berperang untuk melindungi British. Sebab itu ya terdapat tahun 1914 dan 1918 tercatat di sana, ya. Yang kedua adalah 1939 hingga 1945 iaitu Perang Dunia Kedua. Sememangnya Malaysia juga ya terdapat Perang Dunia Kedua iaitu orang-orang Jepun telah memerintah Malaysia iaitu daripada tahun 1941 sehingga 1945, ya. Selepas 1945 negara ini telah kembalikan kepada orang-orang British, ya. Kemudiannya ya bahagian ketiga iaitu 1948 hingga 1960 ini adalah merupakan zaman darurat Malaya, ya. Sebenarnya zaman darurat Malaya ini adalah sewaktu peperangan antara askar-askar regimen tempatan dengan orang-orang komunis, ya. Jadi sudah pastinya ia berlarutan agak lama dan ramai sekali orang-orang tempatan ataupun pahlawan-pahlawan tempatan yang gugur, ya. Jadi sudah pasti ya tugu peringatan ini dibina untuk memperingati jasa-jasa mereka. Okay. Selain daripada itu, ya, jikalau dilihat ya di atas tembok tugu lama ini juga terdapat ukiran yang merupakan gangsa, ya, iaitu akan tercatat FMS. FMS itu dalam bahasa Inggeris Federated Malay States ataupun negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kerana sewaktu dahulu ya tanah Melayu juga ya, lebih ataupun orang-orang British memanggil negara ini sebagai Federated Malay States ataupun FMS nama singkatnya, ya. Jadi terdapat nama-nama ya boleh dikatakan terdapat orang-orang Cina, orang-orang Melayu, orang-orang British ataupun orang-orang India, ya. Jadi ianya adalah terukir nama-nama pahlawan-pahlawan yang telah gugur ya sewaktu Perang Dunia yang Pertama ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selepas tugu lama ini, jikalau tuan-tuan puan-puan berjalan ke dalam lagi, ya, di sebelah kiri dan kanan, tuan-tuan dan puan-puan ya akan lihat terdapat banyak pohon-pohon pinang. Sebenarnya pohon-pohon pinang ni ya ia juga seperti bunga manggar, ya. Bunga manggar itu adalah sejenis simbol ya untuk orang-orang tempatan Melayu itu mengucapkan selamat datang ke tempat ini. Jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan berjalan ke hadapan lagi iaitu menghala ke Astaka, ya, tuan-tuan dan puan-puan harus mendaki anak tangga ini. Anak tangga ini merupakan satu tempat ataupun satu lokasi yang paling baik sekali jikalau tuan-tuan dan puan-puan mahu mengambil foto rombongan, ya, ataupun ya jikalau tuan-tuan dan puan-puan seorang ataupun ya berpasangan, ya, tempat ini juga adalah satu tempat yang baik untuk berfoto kerana sememangnya di atas anak tangga ini di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan akan lihat bangunan ini adalah bangunan parlimen. Kemudiannya di sebelah kiri ya tuan-tuan dan puan-puan juga akan dapat melihat
satu menara, iaitu Menara Kuala Lumpur. Ya, dan jikalau tuan-tuan dan puan-puan jalan menghala ke Astaka ini, di dalam Astaka ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan akan lihat di dalamnya terdapat satu rangka besi. Sebenarnya di atas rangka besi ini, ya, banyak sekali selain daripada jata negara seperti yang boleh dilihat di depan ni, ya, di tepi-tepi terdapat juga jata negeri-negeri di Malaysia, ya. Selain daripada itu, di atas rangka besi hitam ini tertera dalam mikrofilm nama-nama tentera yang gugus waktu peperangan supaya generasi akan datang menghargai jasa-jasa mereka. Jadi di dalam Astaka ini sebenarnya, ya, jangan diingatkan rangka besi ini rangka besi cuma untuk mempercantikkan. Sebenarnya, ya, tertera, ya, nama-nama pahlawan-pahlawan yang gugur untuk dikenang-kenang, ya. Selain daripada itu, ya, di Astaka ini, ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, iaitu di atas silingnya, ya, terdapat banyak sekali mohor-mohor ataupun lambang-lambang regimen. Jadi sebenarnya lambang-lambang ini adalah lambang-lambang pahlawan negara-negara Commonwealth. Selain daripada itu, ya, tuan-tuan dan puan-puan, Astaka ini sebenarnya rupa bentuknya adalah seperti satu bulan sabit. Jadi di pertengahan Astaka ini, tuan-tuan dan puan-puan akan juga lihat, ya, terdapat satu air pancut, ya. Jadi air pancut ini sebenarnya terdiri daripada bunga teratai, ya. Bunga-bunga teratai ini sebenarnya adalah piuta ataupun lebih dikenali sebagai biji timah, ya. Ia telah diberikan ataupun, ya, telah dibuat daripada Royal Selangor, ya. Royal Selangor iaitu pewter. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, jikalau tuan-tuan dan puan-puan telah melawati Malaysia, ya, dan ingin, ya, membeli oleh-oleh, ya, untuk dibawa balik ke negara anda untuk mengingati, ya, lawatan tuan-tuan dan puan-puan di Malaysia ini, satu-satu ukiran yang sangat unik untuk buat kenang-kenangan sebenarnya adalah ukiran pewter ini, ya. Selain daripada itu, ya, jikalau tuan-tuan dan puan-puan jalan ke dalam sekali, tuan-tuan dan puan-puan akan lihat satu patung, ya, yang tertinggi sekali, iaitu patung gangsa yang telah saya katakan yang diukir oleh Tan Sri Felix de Welden, ya. Jadi patung gangsa ini adalah patung gangsa yang tertinggi sekali di dunia, iaitu setinggi 15 meter, ya, dan terdapat 7 orang askar semuanya, ya. Jadi Felix de Welden telah menggunakan 5 tahun untuk mengukir askar-askar ini. Sebenarnya askar-askar ini, patung-patung ini telah diukir di luar negara, ya. Kemudiannya satu-satunya telah diimport ke dalam negara ini dan kemudiannya, ya, dipasangkan di Malaysia, ya. Jadi oleh kerana seperti yang telah dikatakan tadi, ya, tugu peringatan ini adalah untuk memperingati era sewaktu, ya, peperangan Malaysia, iaitu, ya, menentang komunis. Jadi orang-orang komunis telah cemburu dan marah sekali. Sebab itu pada tahun 1975, ya, orang-orang komunis juga pernah mengebom, ya, monumen ini, ya. Nasib baik, ya, monumen ini tidak terdapat kerosakan yang teruk, ya, cuma sedikit saja. Kemudiannya, ya, telah diubah suai dan telah dibina kembali monumen ini. Jadi askar yang pertama sekali
yang tuan-tuan dan puan-puan lihat, ya, dia yang memegang bendera Malaysia yang lebih dikenali sebagai Jalur Gemilang. Ini merupakan simbol kepimpinan. Askar yang kedua di sebelah kiri iaitu yang memegang sebatang senapang. Ini merupakan simbol keberanian. Yang di sebelah kanan itu juga yang memegang sebatang senapang, iaitu sentiasa berwas-was, iaitu kewaspadaan. Ya, yang askar keempat iaitu yang sedang menyokong seorang askar yang telah uzur ataupun ya telah kesakitan itu, ya, ini melambangkan kekuatan. Ya, jadi askar yang kelima itu, ya, yang seakan-akan akan meninggal dunia, ya, ini merupakan satu pengorbanan demi negara. Jadi yang kelima-lima askar ini merupakan ya ataupun simbol bersatu. Sudah pastinya atas kejayaan bersatulah Malaysia dapat menewaskan komunis di negara ini. Dan yang di bawah sekali, ya, iaitu dua askar yang telah gugur, iaitu orang-orang komunis yang telah membawa kesengsaraan di negara ini. Ya, jadi di bawah patung ni, ya, terdapat juga jata lama Malaysia. Ya, jadi bagaimana kita lihat jata negara lama ini? Sebenarnya, ya, kalau tuan-tuan puan-puan dan lihat, ya, harimau ini dia menjulur lidah, menjulurkan lidah mereka. Jadi yang baru itu tidak menjulurkan lidah. Jadi orang kata, ya, harimau lama ini sebenarnya lapar, mau makan, ya, tapi yang harimau baru ni, simbol jata negara yang baru ni, dia tidak lapar, ya. Okey. Jadi yang di bawah itu juga, ya, terdapat tulisan dalam bahasa Inggeris, ya. Jadi apa maksudnya, ya? Jadi di bawah itu terdapat tulisan dedicated to heroic fighters in the cause of peace and freedom. Maknanya khas kepada pahlawan yang gagah berani demi keamanan dan kebebasan. Jadi yang di bawah itu, may the blessing of Allah be upon them. Semoga mereka diberkati Allah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, ya, suka dengan apa yang telah saya buat untuk YouTube ini. Ya. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan terdapat apa-apa pertanyaan, ya, saya pun berharap tuan-tuan puan-puan akan memberikan sedikit komen di bawah ini, ya. Tolong tulis apa-apa saja. Jikalau ada apa-apa, ada yang mau melawat ke Malaysia, ya, boleh tanya apa-apa saja, ya. Ataupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menulis kepada saya, iaitu email saya tgmalaysia@gmail.com. Ya, jikalau mau juga boleh WhatsApp pada saya, iaitu nombor telefon saya 012-373-0036. Saya juga amat berharap tuan-tuan dan puan-puan akan klik like, ya, dan juga, ya, subscribe pada YouTube saya, ya. Kalau boleh setiap minggu saya akan membuat dokumentasi yang baru ini, dan agar tuan-tuan dan puan-puan akan menerima, ya, notis-notis untuk YouTube yang baru ini. Selain daripada itu, saya juga amat berharap tuan-tuan dan puan-puan akan sharekan ataupun berkongsi dengan kawan-kawan ataupun saudara-saudari, ya, tuan-tuan dan puan-puan, agar mereka lebih mengenali Malaysia. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih, ya, atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih.